Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua murid-murid? Diharap semuanya dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, hari ini kita akan tengok tajuk yang kedua dalam buku teks sains tahun 6 iaitu tajuk peraturan bilik sains. Saya tahu dah ramai kita semua dah belajar peraturan bilik sains ni sejak dari tahun 1 lagi. Tapi kita akan tengok apakah konten yang berada dalam peraturan bilik sains pada tahun 6 ini. Okey, kita akan sama-sama lihat nanti. Okey, pertama sekali kita akan lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, objektif kita adalah memahami peraturan bilik sains. Manakala kriteria kejayaan ada 3 yang perlu kita capai pada hari ini, iaitu yang pertama, menyatakan sekurang-kurangnya 6 perkara yang perlu dipatuhi semasa berada di dalam bilik sains. Yang kedua, menyatakan 4 perkara yang dilarang semasa berada di dalam bilik sains. Dan yang ketiga, kamu perlu mengamalkan peraturan bilik sains semasa berada di dalam bilik sains setiap masa. Okey, mari kita lihat situasi A dan juga situasi B dalam gambar di sebelah kiri. Situasi A, guru dia berkata, tunggu arahan saya sebelum kamu mulakan penyiasatan. Tapi kalau terlihat apa murid-murid itu dah buat. Dalam B, di situasi B pula, arahan yang sama tapi kita lihat muridnya. So, soalan yang pertama, apakah yang dapat kamu perhatikan dalam situasi A? Apa yang kamu perhatikan di sini? Okey, kita lihat di sini murid-murid dia. Okey, kita tengok. Ada yang dah pecah. Okey, ni dia sedang buat apa? Yang ini pula apa dia buat dengan kawan dia? So, yang kamu perhatikan ialah mereka sedang melakukan aktiviti tanpa arahan guru, iaitu dia tak tunggu arahan guru. Cikgu dia dah kata dah tunggu arahan saya, tapi dia orang dah buat. Dan apa yang dah berlaku, ada yang pecah dan sebagainya. Okey, yang kedua, apakah peraturan bilik sains yang tidak dipatuhi dalam situasi ini? Okey, yang tadilah dia menjalankan murid ini menjalankan penyiasatan tanpa arahan, tanpa tunggu arahan daripada guru. Kemudian dia ada apa lagi? Murid ni dia kacau kawan dia. Kemudian yang ni dia menjatuhkan barang. So, soalan yang ketiga, mengapakah kita perlu mematuhi peraturan bilik sains? Okey, kenapa murid-murid kita perlu mematuhi peraturan bilik sains? Ya, untuk kita nak elakkanlah daripada berlakunya situasi yang seperti di A tadi, iaitu berlakunya kerosakan pada peralatan sains dan juga kita tak naklah berlaku kecederaan dan sebagainya. Okey, terlihat pula pada situasi yang berikut. Minggu lepas, saya dan rakan-rakan telah masuk ke bilik sains. Kami sangat seronok untuk belajar tajuk baharu. Kami beratur di hadapan kelas dan berjalan dalam satu baris ke bilik sains. Kami beratur di luar bilik sains. Kemudian, Atan, cikgu belum benarkan kita masuk. Tak apalah. Okey, lihat gambar yang kedua, dia buat apa. Okey, yang ketiga, selamat sejahtera, cikgu. Okey, yang keempat, ambil radas. Okey, guru dia beri arahan, ambil radas dan bahan untuk penyiasatan kita di belakang. Lihat apa yang Atan buat dekat kawan dia. Sakitlah Atan. Atan pergi tepuk pula kawan dia kat belakang tu. Tak pasal-pasal kawan dia tu jatuh. Okey, yang seterusnya, apa lagi Atan buat ni? Ya Allah. Jangan buang sampah ke dalam sinki. Atan jawab, alah cikgu tak nampak lah. Kemudian Atan buat apa pula? Dia mungkin dia tengah berlari lah agaknya dan dia terlanggar kawan dia. Dan dia kata, alamak tak sengaja. Tak pasal-pasal pecah alatan sains yang kawan dia bawa. Okey, yang seterusnya, murid-murid hari ini kita akan membuat eksperimen untuk menguji takat didih air. Tengok, cikgu dia baru dah nak bagi arahan. Tapi apa yang Atan dah buat tu? Apa dia buat tu? Dia dah start dah menyalakan api. Cikgu dia berkata, Atan, kenapa kamu mula dulu? Tiba-tiba, kawan-kawan dia kata, bau asap lah. Sudah. Okay. Jadi, cikgu dia pun segera padamkan kebakaran dia menggunakan pasir untuk air ataupun pasir, cikgu pun tak pasti. Tapi lebih kuranglah dua-dua pun boleh pakai untuk padam kebakaran. Kemudian, inilah akibatnya jika kita tidak mengikuti peraturan bilik sains.
Maaf cikgu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Alhamdulillah, harap-harap Atan insaf lah lepas ni ya, lepas apa yang berlaku. Jadi dekat sini, sejak dari hari itu, Atan mula mematuhi peraturan bilik sains. Dia menyelesaikan perbuatannya, tiada lagi kemalangan yang berlaku. Okey, berdasarkan cerita Amir ni tadi, apakah peraturan bilik sains yang tidak dipatuhi oleh Atan? Apakah kepentingan kita mengamalkan peraturan bilik sains? Bagaimanakah cara untuk memastikan peraturan bilik sains sentiasa diamalkan oleh semua pengguna bilik sains? Okey, kita lihat jawapan untuk apa peraturan bilik sains yang tidak dipatuhi oleh Atan. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, kita lihat yang pertama. Apa kesalahan Atan dekat sini yang pertama sekali? Okey. Kesalahannya adalah ini adalah kesalahan yang pertama, iaitu dia masuk ke dalam bilik sains tanpa kebenaran guru. Kemudian yang kedua, apa lagi kesalahan yang dibuat? Okey, dekat sini kesalahan dia adalah bergurau di dalam bilik sains, iaitu dia tepuk belakang kawan dia kan, sampai jatuh kawan dia tu. Sakit kawan dia. Okey, yang seterusnya, kesalahan yang ketiga. Okey, ini adalah kesalahan membuang sampah ke dalam sinki. Okey, kita tak boleh buang sampah ya, nanti boleh tersumbat sinki itu dan akan berlaku kerosakan lah. Dan seterusnya. Okey, dia langgar kawan dia. Berlari di dalam bilik sains. Bila kamu berlari, biasalah kamu mesti akan terlanggar orang, terlanggar kerusi, terlanggar meja dan sebagainya. Akan menyebabkan berlakunya kemalangan. Yang seterusnya, kesalahan Atan. Banyak kesalahan dia ni ya. Yang kelima adalah menjalankan aktiviti tanpa kebenaran guru. Iaitu dia dah mula buka api dan nyalakan api tanpa kebenaran guru. Sebelum menjalankan aktiviti, senarai-senarai yang perlu kamu ikuti ialah beratur di luar bilik sains dengan senyap. Kemudian, murid-murid hanya dibenarkan masuk dengan kebenaran guru. Sekali kamu dah masuk, kamu kenalah pastikan tingkap terbuka semasa berada di dalam bilik sains. Dah buat tiga-tiga ni, barulah kamu boleh duduk di tempat yang ditetapkan. Jangan gerak-gerak. Dan untuk pelajar perempuan, kamu kena ikat rambut dan pakai pakaian yang kemas dengan kasut tertutup. Tadi kamu dah belajar mengenai apa yang kamu perlu lakukan sebelum menjalankan aktiviti. Betul kan? Ikat rambut, beratur dengan senyap. Semua tu ikut jangan tak ikut. Masa kita nak buat aktiviti ataupun eksperimen, apa dia senarai yang kita perlu tahu dan patuhi. Jadinya, tengok ni. Semasa menjalankan aktiviti, kamu kena pastikan aktiviti dijalankan mengikut arahan guru. Segala kemalangan ataupun kecederaan, kamu kena laporkan segera kepada guru. Dan kemudian, kamu kena gunakan peralatan dalam peti kecemasan dengan kebenaran guru. Kamu tahu tak macam mana cara untuk menyalakan penunu Bunsen? Ini pun penting. Nanti cikgu tunjuk. Nyalakan penunu Bunsen dengan menggunakan pemetik api, hidu, rasa dan sentuh bahan dalam bilik sains dengan kebenaran guru juga. Dan akhir sekali, kamu kena padamkan bahan terbakar dengan menggunakan air sebelum dibuang ke dalam tong sampah. Cikgu nak tunjukkan satu demonstrasi macam mana cara kita nak gunakan penunu Bunsen. Kamu dah kena tahu ni nama dia apa ni, sebabnya nanti kamu akan mula guna dalam eksperimen kamu untuk pemanasan ataupun pembakaran. Jadinya untuk penunu Bunsen, dekat bawah ni adalah tempat dia punya gas. Jadi inilah dia punya cerombong. Tempat api tu keluar. Dan ini adalah pemetik api. Dan sekarang ni cikgu nak tunjukkan, kamu jangan buat dulu. Kamu kena dapatkan izin daripada guru kamu sendiri. Mula-mula, untuk kamu menggunakan penunu Bunsen ni, kamu kena tahu apakah
komponen-komponen yang terdapat pada penunu Bunsen. Dan untuk mulakan, kita kena tahu apa nama benda ni. Sebab ini yang paling penting. Dan ini dipanggil sebagai stopcock. Stop maksudnya berhenti. Cock bukan ayam jantan. Jadinya hanya nama dia stopcock. Dan kamu perlukan pemetik api. Jadi untuk kita mulakan, cikgu nak mulakan sekarang ni, nak nyalakan. Pusing ni, stopcock ni. Okey, dah dengar bunyi gas? Tembak. Besar tak api cikgu? Kalau besar, lagi cepat. Lepas tu apa kena buat? Kamu kena letakkan di bawah pemegang kaki 3. Dan kamu boleh dah mulakan proses pemanasan. Inilah cara macam mana nak gunakan penunu Bunsen. Masa kita nak tunggu air warna merah ni menggelegar ataupun kita nak bagi dia panas, apa yang kita boleh buat? Cikgu ada satu benda nak tunjuk dekat kamu. Surprise! Iaitu peti pertolongan cemas. Dan pernah tak kamu tengok apa yang ada dekat dalam peti pertolongan cemas ni? Kita ada macam-macam tau. Mari kita buka. Kita buka, kita tengok apa yang ada kat dalam ni. Cikgu tunjuk satu-satu ya. Kita ada pencuci luka. Ini semua penting ni kalau berlaku kecederaan, kemalangan. Ini kita panggil sebagai lotion kuning. Ini pun untuk kita cuci luka. Kena ada gunting. Sebabnya, kenapa kena ada gunting? Sebabnya kalau kita ada luka ataupun kita nak balut, kita kena dah potong pembalut tu kan pakai gunting, takkan pakai gigi. Jadinya lepas tu, ini biasa ni kita ada ni. Ni nama dia elastoplast ataupun kita nak tutup luka buat sementara waktu. Sementara waktu lagi kita ada ni cotton bud. Cotton bud ni kalau kita nak bersihkan apa-apa yang kotor-kotor sikit-sikit kan. Apa lagi yang kita ada? Ni pembalut ni, kain pembalut. Kita panggil bandage. Pernah dengar bandage? Contoh macam ada masalah tulang tu macam terkeluar ke apa, tangan tak boleh bergerak, terkehil ke apa. Jadi kita kena balut dengan bandage. Dan apa lagi? Pernah tak tengok ni? Ni nama dia swab alkohol. Swab alkohol ni contoh kalau kita nak bersihkan luka juga, kita kena matikan bakteria-bakteria dekat luka. So kita sapu dengan swab alkohol ni. Ni bukan untuk main-main ya, main sapu-sapu pula kamu ni. Okey. Ni apa lagi? Ini pun macam kain pembalut. Cikgu tak nak buka, nanti dia terbuka. Tapi cikgu boleh tunjuk contohnya kain pembalut. Dia macam jaring-jaring sikit. Apa lagi cikgu ada ya? Ni. Kita ada topeng. Cuba tengok ya, nama dia First Aid Emergency Mask. Ini untuk topeng. Apa lagi yang cikgu ada? Ni macam selotip ataupun kita panggil sebagai micropore. Micropore ni khas untuk kalau kita nak lekatkan dekat pembalut, kain pembalut yang berbentuk jaring ke, kain ke. Sebab kalau guna selotip nanti tak lekat. Kamu dah tahu dah semua benda yang ada dalam peti pertolongan cemas. Jadinya lepas ni bolehlah tanya cikgu kamu kalau cikgu kamu ada alat ni dekat sekolah. Seronok tak dengan bebelan-bebelan cikgu tadi? Cikgu Intan kalau tak bebel bukannya namanya Cikgu Intan. Tadi cikgu tunjuk apa? Macam mana nak gunakan penunu Bunsen dengan betul. Kita dah tengok, kita dah panaskan air warna merah. Di samping tu cikgu juga tunjuk macam mana peti pertolongan cemas. Tengok rupa dia macam mana. Ke kamu tak pernah nampak sebelum ni? Penting ya, peti pertolongan cemas kamu kena ada dekat mana-mana. Dalam kereta ke, dekat rumah ke, dekat sekolah ke, dekat kelas ke. Kat mana-mana lah pendek katanya. Dan cikgu juga dah tunjukkan apa yang ada dekat dalam peti pertolongan cemas. Dan sekarang ni, masa untuk kita tengok checklist. Gitu. Senarai-senarai untuk selepas menjalankan aktiviti ataupun eksperimen. Selepas menjalankan aktiviti, apa perkara yang kamu perlu lakukan? Sampah dan sisa bahan hendaklah dibuang ke dalam tong sampah dengan cara yang betul. Susun kerusi. Jangan malas-malas. Kerusi disusun dengan teratur sebelum meninggalkan bilik sains. Macam mana pula dengan peralatan yang telah kamu gunakan? Kamu hendaklah bersihkan dan susun semula di tempat asalnya. Tingkap pula macam mana? Tutuplah tingkap, suis lampu dan kipas sebelum meninggalkan bilik sains. Dan ini yang paling penting. Kamu kena pastikan bilik sains berada dalam keadaan yang kemas dan teratur sebelum meninggalkan bilik sains.
cikgu ada satu eksperimen ni sangat-sangat menarik. Cuba kamu tengok Tajuk eksperimen cikgu ialah macam mana lilin berbuai. Nah, lilin pun pandai berbuai. Cuba kamu tengok ni. Bahan-bahan yang kita perlukan senang je. 2 cawan yang sama saiz, 1 lidi sate, lepas tu kita ada sebatang lilin. Lilin tu kamu nyalakan pada dua-dua hala, dua-dua belah, kiri dan kanan. Lepas tu apa yang kamu kena buat, kamu cocok dekat tengah-tengah lilin tu dengan lidi sate, jangan sampai terbelah dan kemudian kamu letakkan di posisi macam ni. Cuba kamu tengok. Nampak ni? Kanan, atas, bawah. Okey. Cikgu nak terangkan kenapa lilin ni bertindak balas seperti begini. Kerana cuba kamu lihat secara perlahan-lahan lilin air yang jatuh ni, cecair dia ni, bila dia jatuh, dia akan menyebabkan kehilangan keseimbangan. Bila dia hilang keseimbangan, yang di sebelah sini hilang keseimbangan, yang belah sana pun tak seimbang sangat dan sebab itulah dia mula bergerak. Boleh cuba eksperimen dekat rumah tapi dengan pengawasan ibu dan bapa. Sekarang ni masa untuk cikgu terangkan apa dia perkara yang dilarang semasa berada di dalam bilik sains. Yang pertama, kamu tak boleh bawa beg sekolah ke dalam makmal sains. Ada sebab kenapa, supaya mungkin kita nak elakkan kecurian ataupun nanti beg sekolah kamu letak bersepah-sepah, nanti kamu nak jalan-jalan tersadung pula. Itu pun akan menyebabkan kemalangan juga. Yang kedua, kamu tak boleh makan dan minum dalam bilik sains. Ini sangat-sangat penting. Kerana apa? Kerana dalam bilik sains kita ada banyak bahan kimia. Kalau kamu makan dalam bilik sains, kalau makanan tu tercemar macam mana? Kamu dapat apa? Cikgu macam biasalah, kita panggil Englishnya apa? Food poisoning. Maksudnya keracunan makanan. Kamu nak ke? Tak nak kan? Jadinya, cuba kamu elakkan. Yang ketiga, kamu tak boleh bergurau senda, bergelak ketawa, berlari-lari dalam bilik sains. Kenapa? Sebab apa? Kita nak keselamatan dalam bilik sains terjamin. Kita nak pastikan semuanya selamat. Jadinya, jangan sesekali kamu bergurau-gurau dan berlari-lari dalam bilik sains. Yang keempat, ini pun sama macam yang ketiga. Tak boleh bermain-main dengan peralatan sains. Samalah kalau kamu dah mula main-main, kamu akan bergurau, kamu akan berlari, kamu akan bergelak ketawa. Bila eksperimen nak siap ni? Nanti eksperimen tak ke mana, kamu pun tak ke mana. Dan yang kelima, jangan sesekali bawa keluar peralatan dan bahan daripada bilik sains. Maksudnya, kamu rasa mikroskop ni macam cantik je, macam nak cuba dekat rumah je. Jangan-jangan buat macam tu sebab itu adalah hak milik sekolah. Hak milik makmal sains. Sebarang peralatan, tabung uji ke, bikar ke, peluru Bunsen ke, jangan sesekali bawa keluar daripada makmal sains. Itu sahaja untuk perkara yang dilarang dilakukan dalam bilik sains. Okey, kita pergi kepada peraturan bilik sains. Okey, di sini kita ada beberapa perkara yang perlu dipatuhi apabila kita berada di dalam bilik sains. Perkara yang pertama adalah masuk ke dalam bilik sains dengan kebenaran guru. Yang kedua, kita buka cermin, tingkap dan pasang kipas. Yang ketiga, jalankan aktiviti mengikut arahan guru. Yang keempat, nyalakan peluru Bunsen dengan cara yang betul. Yang kelima, ikat rambut dengan rapi ketika mengendalikan eksperimen. Yang keenam, bahan buangan cecair hendaklah dibuang ke dalam sinki dengan air paip yang mengalir. Yang ketujuh, padamkan bahan yang terbakar atau berbara sebelum membuangnya ke dalam bakul sampah. Yang ke-8, buang bahan buangan pepejal ke dalam bakul sampah. Yang ke-9, laporkan segera kepada guru jika berlaku kemalangan, kecederaan atau kerosakan. Yang ke-10, gunakan peti pertolongan cemas dengan bantuan guru. Dan yang terakhir sekali, susun kerusi dan kemas bilik sains sebelum kamu keluar. Kemudian kita akan lihat pula perkara-perkara yang dilarang apabila berada dalam bilik sains. Yang pertama, bergurau dan berlari di dalam bilik sains.
Yang kedua, makan dan minum di dalam bilik sains. Dan yang ketiga, menyentuh, menghidu atau memasukkan sebarang bahan ke dalam mulut tanpa kebenaran guru. Dan yang terakhir, kamu tidak boleh membawa keluar peralatan sains tanpa kebenaran guru. Ini adalah 4 perkara yang dilarang bila kamu berada di dalam bilik sains. Okey, kesimpulan apa yang kita dapat kesimpulkan daripada yang kita telah belajar peraturan bilik sains pada hari ini? Okey, kesimpulan yang pertama adalah murid perlu mematuhi semua peraturan bilik sains yang telah ditetapkan bagi mengelakkan berlakunya perkara yang tidak diingini seperti kemalangan ataupun kerosakan barang dan peralatan dalam bilik sains. Yang kedua, aktiviti sains dapat dijalankan dengan lancar apabila semua murid mematuhi peraturan bilik sains. Okey, kita pergi kepada tugasan murid. Untuk tugasan anda, ini adalah tugasan yang pertama, bina peta pemikiran yang kreatif tentang perkara yang perlu dipatuhi dan perkara yang dilarang di dalam buku tulis Bima Sakti masing-masing. Ini adalah buku tulis sains kamu ya. So, kamu perlu buat dalam bentuk peta pemikiran, tak kisahlah kamu nak buat dalam bentuk apa, yang penting cantik dan kreatif. Kamu perlu senaraikan perkara yang perlu dipatuhi dan perkara yang dilarang. Maknanya ada 2 dekat sini kamu punya peta minda. Tugasan yang kedua, tandingan pamphlet. Okey, yang ni dalam buku teks. Kamu boleh lihat, kamu boleh rujuk dalam buku teks. Tujuan mengadakan pertandingan mereka bentuk pamphlet peraturan bilik sains. Okey, alat dan bahan dekat sini kita mungkin dia ada dekat sini pencetak, komputer dan juga kertas A4. Tapi kalau kamu tak ada pencetak ataupun komputer, kamu boleh gunakan kertas A4 saja untuk buat pamphlet. Okey, contoh pamphlet ni adalah nanti kita tengok macam mana berupa pamphlet ni. Okey, pamphlet ni macam yang kamu dapat seperti bahan edaran yang untuk promosi iklan dan sebagainya. Okey, tugasannya adalah reka pamphlet peraturan bilik sains. Selain daripada menyenaraikan peraturan bilik sains, masukkan maklumat tentang keperluan kita untuk mematuhi peraturan bilik sains dalam pamphlet yang direka. Reka dan hias pamphlet kamu mengikut kreativiti masing-masing menggunakan perisian yang sesuai. Maksud dia dekat sini, kalau kamu boleh gunakan komputer, lagi cantik lah. Maknanya kamu boleh design gunakan PowerPoint ke, kamu nak gunakan apa-apa perisian yang sesuai. Yang penting boleh buat dalam digital. Tetapi kalau tak ada komputer, tak ada masalah. Kamu boleh gunakan kertas A4, kamu lipat kepada 3 bahagian dan kamu boleh tulis menggunakan tangan. Kamu nak gunakan pensel warna ke, ataupun nak gunakan marker pen ke. Cikgu tak galakkan marker pen lah sebab nanti dia akan tembus. Ataupun nak guna magic pen ke, itu boleh. Ataupun pen yang berwarna-warni, itu tak kisah, terpulang pada kreativiti anda. Kertas A4 pun kamu boleh gunakan kertas yang berwarna-warni. Tak semestinya warna putih. Okey, ini adalah contoh pamphlet yang dihasilkan lah. Bukan macam contoh pamphlet ni, ini adalah contoh pamphlet yang lain. Tapi bentuk dia, inilah rupa bentuk pamphlet. Okey, cikgu harap kamu semua faham. Dan tugasan tu nanti kamu boleh sama ada nak hantar dalam bentuk gambar ataupun kamu nak hantar dalam bentuk yang kamu dah buat dalam bentuk digital dalam komputer, boleh hantar melalui Google Classroom. Okey, setakat ini saja pembelajaran kita pada hari ini tentang peraturan bilik sains. Jadi, jika ada apa-apa sebarang persoalan, boleh terus PM cikgu. Sekian, terima kasih. Bye-bye.